أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Az-Zukhruf ayat yang keempat. Sebelum tu kita tengok pengajaran yang lepas ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Okey, pengajaran ayat 1 dan 2. Al-Quran adalah, yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah, kata-kata Allah yang tidak mampu dibuat seumpamanya oleh mana-mana manusia. Walaupun bahasa Al-Quran adalah sama dengan bahasa manusia. Yang kedua, Allah bersumpah dengan Al-Quran yang menunjukkan bahawa Al-Quran adalah satu kitab yang besar dan agung. Bahkan dengan Al-Quran manusia menjadi mulia, dan dengan Al-Quran juga manusia menjadi hina. Yang ketiga, Al-Quran adalah jelas maksudnya dan pengajarannya.
Bagi sesiapa yang Al-Quran adalah jelas maksud dan pengajarannya, bagi sesiapa yang ingin mendapat petunjuk, bagi sesiapa yang ingin mendapat petunjuk dari Al-Quran. Dan barang siapa yang tidak jelas tentang maksud Al-Quran, itu adalah disebabkan kelemahan manusia, bukan kekurangan Al-Quran. Okey, ayat yang ketiga. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami jadikan kitab ini, Quran, yang berbahasa Arab, supaya kamu memahaminya. Pengajaran yang pertama, tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk difahami dan diamalkan. Untuk difahami dan diamalkan. Oleh itu, Allah menjadikan Al-Quran dalam bahasa yang difahami oleh orang musyrikin Mekah. Agar mereka kembali kepada Allah dan hanya menyembah Allah. Yang kedua, wajib setiap orang yang mengaku beriman, wajib ke atas setiap orang yang mengaku beriman dengan Allah dan beriman dengan Al-Quran, berusaha untuk memahami maksud dan pengajaran setiap ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, sesiapa yang diberi oleh Allah kefahaman terhadap Al-Quran, maka dia sebenarnya
telah mendapat nikmat yang terbesar. Dan sesiapa yang tidak ingin atau berusaha untuk memahami maksud Al-Quran, maka dia akan termasuk dalam golongan manusia yang celaka dan jauh daripada rahmat Allah. Okey. Kita sambung ayat yang seterusnya. Ayat yang kelima, yang keempat, kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas bermula dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Allah nak memuji ataupun nak memuliakan Al-Quran. Jadi Allah sebut sifat-sifat Al-Quran. Antaranya ialah dia Al-Kitab, tertulis, siap di Lauh Mahfuz. Yang kedua, dia adalah Mubin, iaitu jelas. Jelas dan dapat memberi apa sahaja yang dihajati oleh semua manusia. Ada seorang ulama duduk bersama seorang Nasrani, Kristian. Jadi orang Kristian ni mengambil peluang untuk berdebat dan seolah baginya mengenakan ulama ni. Maka dia kata, Quran ni kitab kamu, dan dalam kitab kamu ada menyebut satu ayat, Quran tibyanan likulli syai'in. Tibyanan likulli syai'in, iaitu penjelasan kepada setiap sesuatu. Okey. Maka orang Nasrani bertanya pada ulama ni, okey, sekarang kita sedang makan. Makanan ini ada tak disebut dalam Quran? Sebab Allah kata Quran menjelaskan setiap sesuatu. Maka bila sebut setiap sesuatu, termasuklah makanan. Ada tak disebut dalam Quran ayat apa, surah apa tentang makanan yang kita sedang makan ni? Ada surah apa? Al-Maidah ayat berapa? Oh, Al-Maidah meja makan, hidangan. Okey, ulama ni kenapa kita tak boleh jawab? Sebab kita bukan ulama. Kan? Kita dalam proses nak jadi ulam. Tengoklah Aisyah umur berapa nak jadi ulam. Okey, ulama ni panggil tukang masak kat dapur. Okey, boleh tak kamu terangkan kepada orang Nasrani ni macam mana kamu masak makanan ni? Dia pun terang satu-satu daripada A sampai Z. Maka kata ulama, begitulah Al-Quran menyebut, iaitu bila kamu tidak tahu tentang sesuatu, maka bertanyalah orang yang tahu. Allah kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Quran cakap, kalau kamu tak tahu tentang apa saja, tanya orang yang pakar dalam bidang tersebut. Jadi ada tak dalam Quran? Ada. Ada tak Quran, telefon dalam Al-Quran? Ha? Ada.
Nak tahu Quran kata apa? Tanya orang yang pakar dalam bidang telefon. Adalah. Jadi Quran bagi panduan bagaimana kita nak tahu segala sesuatu. Okey. Jadi ayat ni, ayat seterusnya ialah Allah nak menyebut lagi sifat-sifat Al-Quran. Iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu, dan sesungguhnya ia. Ia ni hu lah. Sesungguhnya ia. Ia ni balik pada apa? Mana ada sebut Quran sebelum ni? Ada sebut Quran? Mana? Mana boleh. Dia hu ni ganti nama. Ganti nama mesti refer kepada ayat sebelum, bukan ayat ke depan. Ha? Apa dia? Quran dalam bahasa Arab. Kami menjadikan Quran dalam bahasa. Tak, sebenarnya ayat 2. Wal kitabil, kitab tu. Jadi hu ni balik pada kitab. Kitab itu iaitu Quran lah, tapi Allah tak sebut Quran dalam ayat 2. Allah sebut kitab. Kitab itu fi ummi. Dalam ummi apa dia? Apa dia? Ummi. Ummun ibu kan? Jadi Allah kata kitab yang jelas itu ada disebut dalam ummu. Apa makna ummu? Lauh mahfuz. Ummu asalnya maknanya ialah al-aslu. Kenapa dia panggil ummu? Sebab ibu ni ialah tempat apa peranan ibu? Bukan. Ibu-ibu. Rahim. Bukan. Peranan ibu ni ialah biasanya anak-anak akan rujuk pada dia. Dipanggil marja'. Bila ada masalah, anak-anak akan rujuk siapa? Dia tak cari bapa, bukan ibu saja. Dia akan cari bapa bila nak bayar yuran sekolah. Betul kan? Bila dapat rizak, dia beritahu mak. Dia tak beritahu bapa. Bila nak yuran, ini tidak adil. Okey. Jadi umur tu ialah asal ataupun tempat rujukan. Makna apa tu? Semua yang berlaku kat dunia, semua tercatat dalam Lauh Mahfuz. Jadi nak terjemah apa ni? Ia dalam, dia terjemah apa? Asal kitab Lauh Mahfuz lah. Lauh ni ini dipanggil lauh, tempat untuk mencatat. Mahfuz yang tak daripada hafiz, yang terpelihara. Makna apa tu? Apa yang tercatat di lauh mahfuz tak mungkin berubah. Tak mungkin berubah. Apa yang tercatat itulah yang akan berlaku. Sebab tu dipanggil lauh mahfuz. Kalau orang tu dicatat sebagai kafir dan celaka, boleh tak dia ubah? Tapi yang Allah catat tu, adakah Allah paksa ataupun Allah catat apa yang Allah tahu, apa yang manusia akan pilih setelah manusia diberi pilihan? Yang kedua. Buktinya kita ada pilihan tak sekarang? Kadang-kadang kita terfikir nak makan roti canai kan? Keluar pagi, bawa kereta nak makan roti canai. Tiba-tiba nampak kedai yang baru buka kan? Kedai apa? Kopi hitam. Kita pun tukar arah pergi ke situ. Ada siapa paksa kita? Pilihan kita kan? Bukti jelas kita ada pilihan. Kita nak makan roti canai, tak kira kedai baru. Kita nak pergi kedai baru, tak boleh. Pusing steering tak boleh. Pernah berlaku? Tak. Mana kita ada pilihan. Hari ni kita nak pergi kelas kan, dan yang apa semua,
Tengok-tengok ada hal. Tapi ada hal pun kita ada pilihan. Nak ketepikan hal tu dan datang. Betul? Ataupun nak utamakan hal dan tak datang. Kita pilihan kita. Jadi semua yang Allah tetapkan berdasarkan adalah pilihan manusia. Maka sebab Allah bagi pilihan, Allah utuskan Rasul. Kalau manusia tak ada pilihan, ada faedah tak Allah utuskan Rasul? Sia-sialah. Kita cakap je, ya Rasulullah. Tak payah cakap lah, aku memang Allah dah tetap ahli neraka. Betul? Dan tidak ada makna Allah turunkan Al-Quran kalau semua dah Allah tetapkan. Betul? Ustaz, belajar buat apa lagi? Kita dah Allah dah catat saya ahli neraka. Betul tak? Okey, sesungguhnya kitab itu tercatat di Lauh Mahfuz. Ladaina indana, di sisi kami. Mana menunjukkan kitab itu sangat mulia, tercatat di Lauh Mahfuz. Di mana? Di sisi kami. Sebab itulah kitab, kalau kita tengok Al-Quran, datang daripada siapa? Rabbul Alamin. Bila datang daripada Tuhan yang hebat, makna kitab itu adalah hebat. Kemudian dibawa oleh siapa? Jibril. Dalam banyak-banyak malaikat yang paling mulia siapa? Jibril. Jadi kalau Allah pilih Jibril, malaikat yang paling mulia untuk membawa Al-Quran, menunjukkan apa? Kemuliaan Al-Quran. Kemudian Jibril pula bawa pula kepada siapa? Manusia paling mulia, paling agung, iaitu Muhammad. Sebab apa? Sebab benda yang dibawa adalah mulia. Benda mulia hanya untuk yang mulia. Okey, di sisi kami la aliyun. La aliyun. Asal dia aliyun. Wazan dia, pattern dia fa'ilun. Dipanggil sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni makna menunjukkan bukan setakat tinggi, sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Aliyun, kalau kita belajar bahasa Arab, ada satu subjek dia panggil saraf. Pernah dengar? Pernah? Apa makna saraf? Pernah dengar tapi tidak tahu apanya. Dia kalau satu nahu, satu saraf. Kalau nahu, dia bincang pasal baris akhir setiap perkataan. Kalau saraf, dia bincang bentuk perkataan, satu perkataan. Aliyun bentuknya fa'ilun, aliyun fa'ilun, karimun qadirun. Itu saraf. Ayat tasrif. Jadi bila aliyu makna apa? Maha, sangat tinggi, sangat mulia. Jadi Allah nak bagi tahu Quran tu di sisi kami tercatat di Lauh Mahfuz aliyun, sangat. Apa yang Allah nak bagi tahu? Bila Quran tu sangat tinggi, Allah nak bagi tahu apa? Siapa yang ikut Al-Quran, dia akan jadi tinggi macam Al-Quran. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Dalam satu hadis sahih, Umar Ibn Khattab ketika dia menjadi khalifah dan menggantikan Abu Bakar, jadi dia nak jumpa dengan seorang gubernur di Mekah. Saya lupa dia nama dia. Jadi dia janji jumpa gubernur di Asfan. Jadi dia pergi ke Asfan, Umar pun pergi ke Asfan, lebih kurang 80 km daripada Mekah, jalan ke Madinah.
Bila Umar jumpa Gubernur Mekah, Gubernur dia dilantik oleh Umar di Aspan, 80 km kan. Bila jumpa Umar tanya, masa kamu datang kat sini, kamu lantik siapa pengganti kamu di Mekah? Sebab dia Gubernur di Mekah. Bila keluar kena lantik pemangku kan. Dia kata aku lantik Ibnu Abza. Umar bertanya, siapa Ibnu Abza? Dia adalah maula. Maula ni asalnya adalah hamba, tapi kemudian dimerdekakan. Dan orang Arab ni kalau hamba tu second class lah, makna tak layak jadi pemimpin. Jadi macam Bilal lah masa dia jahiliah. Kemudian Umar bertanya, kamu lantik hamba sebagai pengganti kamu di Mekah? Umar timbul persoalan. Sebab kebiasaan hamba ni orang yang second class, tak berilmu. Maka kata Gubernur ni, dia jawab, Ibnu Abza ni adalah orang yang paling alim pasal Al-Quran dan tahu pasal hukum faraid. Sebab tu kau lantik dia. Maka Umar pun jawab apa? Umar kata, aku pernah dengar Nabi bersabda. Hadis ni kita terjemah, Inna Allah, sesungguhnya Allah yarfa'u mengangkat, meninggikan, bihazal kitab, dengan Quran. Allah mengangkat dengan Al-Quran ni aqwaman, beberapa kaum ataupun beberapa orang. Mana Allah angkat manusia dengan apa? Bukan dengan pangkat, bukan dengan harta, tapi dengan Al-Quran. Dan wa yada'u bihi akharin, dan Allah juga merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran juga. Jadi mulianya manusia sebab ikut Al-Quran, hinanya manusia sebab bukan miskin, sebab tidak follow Al-Quran. Makna apa tu? Umar setuju dengan pelantikan itu. Kamu angkat walaupun dia maula, asalnya hamba, tapi dia patut diangkat sebab dia tahu pasal Al-Quran. Dan sebab tu kalau nak jadi imam, Nabi kata apa? Siapa yang paling layak jadi imam? Aqra'ukum li kitabillah. Orang yang paling banyak hafal dan faham Al-Quran, dia paling layak jadi imam. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi kata pada sahabat, bila masuk waktu, siapa-siapa yang melakukan azan. Bila masuk waktu solat, siapa-siapa boleh lakukan azan, tak ada syarat. Muazzin tak ada syarat. Tapi bila nak jadi imam, Nabi pesan hendaklah orang yang paling faham Al-Quran. Maka sahabat pun lakukan azan bila masuk waktu. Bila nak qomat, ada seorang budak umur, ada riwayat kata 6 tahun, ada kata 7 tahun. Dan budak ni hafal Quran dan faham Quran. Yang lain semua para sahabat yang tua-tua, otai. Tapi dia ingat pesan Nabi, hendaklah jadi imam siapa? Jadi semua perawi hadis ni, budak ni lah, dia kata semua tunjuk pada aku dan semua tolak aku ke depan, aku pun jadi imam. Ketika itu aku berumur 6 tahun ataupun 7 tahun. Sah tak salat makmum tu? Sah. Yang tak sah ialah imam 71 tapi baca salah. Boleh faham? Dia kata hafal ke atau faham ke? Tak, hafal dan faham. Dia mestilah nak jadi imam bukan setakat hafal, tapi dia tahu hukum-hakam solat. Kalau jahil pasal hukum-hakam solat, macam mana boleh jadi imam kan? Kan Nabi dah pesan, hendaklah ajar anak kamu solat ketika umur 7 tahun dah, mereka dah diajar solat. Okey. Kalau dalam masyarakat kita, budak pergi ke depan umur 7 tahun jadi imam. Apa jadi makmum? Makmum buat apa? Imam ni hafal Quran dan dia belajar hukum sikit. Yang makmum ni semua hafal 3 kul je. Tapi makmum ni boleh terima tak imam budak ni? Tak boleh. Kenapa? Sebab cara berfikir tak sama dengan Al-Quran. Dia berfikir ialah ikut masyarakat. Masyarakat kata imam mesti balik, mesti tua, mesti dapat izin tauliah dan sebagainya. Dan bila kalau mati ramai-ramai kan, contoh mati syahid, Nabi bagi kaedah,
mayat siapa yang nak dahulukan? Mayat siapa yang nak ditanam pertama? Ialah orang yang paling alim pasal Al-Quran. Sebab itulah banyak-banyak bulan apa yang paling mulia? Sebab Quran turun bulan tu. Banyak-banyak tempat apa yang paling mulia? Mekah. Sebab Quran turun di Mekah. Banyak-banyak rasul mana yang paling mulia? Rasulullah, sebab Quran turun pada Nabi Muhammad. Banyak-banyak malam apa yang paling mulia? Lailatul Qadar. Kenapa? Sebab malam 7 likur. Tak, sebab turun Al-Quran. Dan Nabi kata apa? Manusia paling baik ialah yang belajar Al-Quran dan subhanallah, khairukum, yang terbaik di kalangan kamu semua sejak zaman Nabi sampai kiamat. Yang terbaik ialah satu, man ta'allamal Al-Quran. Yang kedua, wa'allamahu. Satu yang belajar Al-Quran. Belajar Quran ni bukan belajar tajwid, tapi belajar tadabbur yang kita belajar ni. Dia belajar, dia faham, dia amalkan. Tapi tak jadi terbaik lagi kalau setakat belajar. Ada satu lagi, iaitu sampaikan. Kalau dia belajar je sampai ke tua, sampai ke mati, dia tak jadi terbaik. Okey? Jadi kena ada perancangan. Bila sampai masa kita nak mengajar. Betul? Kalau tak, kita tak akan jadi terbaik. Kita tengok kan, kebanyakan sekolah-sekolah tahfiz, dia tulis besar-besar hadis ni, tapi dia tak amal pun. Dia tak amal. Sebab Nabi kata yang belajar ni bukan belajar hafal, bukan belajar tajwid. Yang belajar ialah belajar faham maksud Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang mengajar. Sebab itulah yang mengajar ni datang selepas belajar. Kalau dia tak belajar, dia tak faham, macam mana dia nak Sebab tu yang hafiz Quran, dia tak boleh mengajar. Dia tak boleh mengajar. Kenapa? Sebab dia sendiri pun tak faham. Dia dapat juga lah ya. Tak. Yang dapat ni, yang dapat mahkota di akhirat besok ialah yang hafal dan yang faham dan amal dan sampaikan. Banyak salah faham. Termasuklah yang Nabi kata, tengok kelebihan Al-Quran. Quran la'aliyun. Dalam satu hadis Nabi kata, bila seseorang itu nak masuk syurga, siapa ni? Yang hafal, yang faham, yang amal dan yang sampaikan. Maka orang ni dikatakan padanya, bila sebaik saja dia nak masuk syurga, dikata padanya, Iqra' wartaqi. Baca satu ayat, naik satu tingkat. Baca satu ayat, naik satu tingkat. Sampailah ayat terakhir yang kamu hafal, yang kamu faham, yang kamu amalkan. Itulah tingkat terakhir di syurga kamu. Tengok macam mana dia boleh tingkat tertinggi. Sebab apa? Sebab Quran. Tak ada kaitan dengan yang lain. Kita dapat tingkat berapa? Tengok berapa ayat kita hafal. Kalau 3 ku berapa ayat? Jadi rugi. Orang yang dah faham tapi tak hafal, kerugian yang besar. Sebab bila kita dah faham, sebenarnya lebih mudah untuk kita menghafal. Dalam keadaan kita faham, lebih mudah untuk hafal. Apa aja. Jadikan bulan Ramadan ni setiap hari ada tak jadual? Setiap hari hafal satu ayat yang kita dah tadabbur. Ada tak dalam jadual? Tak ada. Tak ada. Oh, memang tak ada jadual khas bulan Ramadan, tak ada. Baca sekian-sekian, tadabbur sekian-sekian, hafal sekian-sekian, tak ada. Apa dia? Tadabbur ni jadual sebelum Ramadan lagi. Ni jadual khas bulan Ramadan. Kenapa? Kenapa kita tak ada cita-cita nak syurga tertinggi? Sampai apa satu ayat seminggu.
Dia boleh satu ayat sebulan, boleh satu ayat setahun pun boleh. Tapi soalannya, kalau kat dunia kan, kita beritahu, boleh tak awak makan sekali seminggu je? Boleh tak? Kita jawab apa? Mana boleh. Itu makan kita nak buat, itu pun 3 kali sehari. Setiap kali sekali makan berapa minit? 10 minit. Mana ada itu lelaki yang perempuan lagi lama. Nak beli, nak masak, nak hidang, nak kemas. Betul? Kadang-kadang habis setengah jam, 45 minit sekali makan. Kalau hafaz satu ayat, berapa minit je? Siapa ada pengalaman? Nampaknya memang tak ada pengalaman. Pengalaman masa kecil je. Hafaz Fatihah, hafaz 3 kul. Betul? Hafaz je. Maksud daripada kita duk berlomba nak khatam berkali-kali, lebih baik kita berlomba hafal. Kenapa? Yang meninggikan darjah kita di syurga bukan sebab khatam, sebab faham, amal dan sampaikan. Kita semua mampu ni. Kalau nak hafal satu ayat satu ayat, semua mampu. Kalau nak hafal ayat yang banyak tapi pendek, pilihlah surah Ar-Rahman. Kan? Yang pasti fa bi ayyi ala'i rabbikuma, ada berapa ayat ada kan? Satu dapat hafal satu ayat dapat 10 tingkat. Dia kena cerdik lah. Okey. La aliyun, maha pasti. Hakimun. Okey, hakimun. Apa makna hakimun? Hakimun. Quran ni Allah sifatkan, pertama dia tinggi, kedudukannya tinggi dan dia meninggikan siapa yang ikutnya. Kemudian yang kedua, hakimun. Hakimun ada dua makna. Satu, hakimun. Yang kedua, zu hikmatin. Ada dua maksud. Pertama, Quran hakimun ialah Quran sebagai hakim. Maknanya, apa saja yang kamu nak, rujuklah Al-Quran. Nak cakap apa, nak buat apa, rujuk Al-Quran. Kenapa? Quran adalah hakim. Boleh faham? Quran adalah kata pemutus. Bahagialah manusia bila nak buat apa, dia cek dalam Quran. Ada tak? Kalau ada, dia buat. Kalau tak ada, ini manusia paling bahagia. Dan manusia paling tak bahagia ialah dia nak buat apa, nak cakap apa, dia rujuk apa? Nafsu dia. Ataupun dia rujuk orang ramai. Yang kedua, semua hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, semuanya zu hikmah. Ada hikmah. Ada hikmah kan? Apa saja? Kenapa kena solat? Kenapa kena puasa? Kenapa solat 5 waktu? Kenapa puasa bulan Ramadan? Kenapa kena tutup aurat? Kenapa ada hukum kisah? Semua ada. Tapi adakah semua hikmah itu kita tahu? Tak. Yang kita tak tahu, mungkin tak ada hikmah. Mustahil. Semua yang Allah buat adalah berdasarkan hikmah. Sama ada kita tahu ataupun tak tahu, hikmah pasti ada. Mana lebih baik? Kita nak buat perintah Allah dalam keadaan kita tahu hikmahnya, ataupun dalam keadaan kita tak tahu apa hikmah? Mana yang lebih baik? Kenapa tak tahu lebih baik? Tak, kadang-kadang benda tu tak ada hikmah disebut dalam Quran ataupun dalam hadis, tapi kita tak nak tahu. Jadi mana yang lebih baik? Kita buat dalam keadaan tak tahu hikmah, ataupun kita nak tahu dulu baru buat? Tahu dulu baru buat. Oh ya ke? Saya bagi contoh. Kita ada 2 anak kan. Kita ajar dia gosok gigi. Sebelum tidur gosok gigi. Anak yang pertama A, kita cakap je terus dia buat.
B pula, bila kita suruh gosok gigi, dia tanya, kenapa kena gosok? Kenapa kena pakai ubat ni? Kenapa setiap malam? Antara dua anak ni, yang mana anak yang paling taat pada mak bapak dia? Yang pertama. Kenapa? Ini dia panggil apa ni? Kalau kita dengan Tuhan, dia panggil ta'abudiyah, pengabdian semata-mata. Bila kita yakin ini bapak kita, bapak tak mungkin suruh benda yang salah. Bila bapak suruh, mesti baik. Aku tak boleh tahu apa sebab. Ini anak yang taat. Tapi anak yang suka bertanya ni, makna apa tu? Dia kurang percaya pada bapak. Bapak aku, kenapa kena gosok ni? Betul tak? Sebab itulah hamba Allah yang paling baik ialah bila Allah kata buat, buat aja. Dia tak banyak soal. Okey. Sebab itulah bila turun ayat, bila Nabi cakap apa-apa, sahabat terus buat. Sahabat tak tanya, ya Rasulullah, yang ni wajib ke sunat? Sahabat tak pernah tanya. Tapi kita banyak tak soalan tu. Oh, ni wajib ke sunat? Makruh ke? Kalau saya buat separuh, boleh tak ustaz? Itu sebenarnya tanda apa tu? Tanda kita tak cinta pada Allah. Tanda kita tak cinta pada Allah. Sebab bila Allah suruh, pasti baik. Yang pertama. Yang kedua, Allah dah janji tak, bila kita buat, Allah gandakan pahala berlipat kali ganda. Kenapa nak soal? Bila soal, kita ada masalah krisis dengan Allah, krisis keyakinan. Macam manusia nak bagi gaji lah, dia bagi gaji 5,000. Kita tanya, kenapa 5,000? Kita pun terima je. Kalau banyak tanya, okey, kamu cari tempat kerja lain, sebab kamu tak percaya pada aku kan? Begitulah kita dengan Allah. Kita lalu sebutkan sifat orang beriman, sami'na, memang hafal, tapi banyak benda yang Allah perintah soal. Sunat ke wajib kan? Okey. Kemudian Allah kata, afanadribu, adakah? Adakah patut? Apa dia? Maha. Sebab kenapa saya tak tulis? Sebab dia ada dua maksud. Kalau saya tulis tak muat. Tapi saya dah hurai tadi kan? Maha Hakim satu, Quran adalah sebagai tempat rujukan. Nak buat apa-apa, nak cakap apa-apa, refer pada Al-Quran. Yang kedua, kena yakin semua peraturan yang Allah tetap dalam Quran, semua ada hikmah dan kebaikan. Tak perlu kita persoalkan. Dia satu hari, Aisyah ditanya. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, kenapa perempuan bila uzur dia wajib qada puasa, tapi tak wajib ganti solat? Faham kan? Bila wanita uzur, bila dah bersih, dia, kalau dia bulan Ramadan lah, dia kena ganti puasa. Tapi solat kena ganti tak? Dia antara solat dengan puasa, mana lebih penting? Solat. Soalan pertama akan ditanya di akhirat, puasa ke solat? Tapi yang penting itu Allah kata tak payah ganti. Apa hikmahnya? Sepatut solat kena gantikan, puasa tak apalah. Sebab solat yang ibadat paling utama. Cuba jawab. Perempuan dulu. Sebab apa? Lelaki tak ada pengalaman. Kenapa? Apa hikmahnya? Rahmat Allah. Tapi kalau ganti solat kan bagus. Solat kan bagus, ibadat yang bagus. Yalah, benda yang bagus lagi banyak, lagi bagus.
Ada dalil? Okey. Apa dah bagi ambil je lah. Itu jawapan yang tak ada jawapan lah. Okey. Dengar Aisyah jawab. Simple je. Aisyah kata, apabila kami uzur, maka kami diperintah nu'maru. Kami diperintah untuk biqada'i as-sawm. Wala nu'maru biqada'i as-salah. Kami diperintah qada puasa dan kami tidak diperintah qada. Dalam hadis tu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya ialah kita sebagai hamba yang perintah adalah Tuhan. Hikmahnya apa dah? Bila Tuhan suruh pasti baik dan hamba kewajipannya adalah taat. Itu hikmahnya. Dia Tuhan, dia berhak nak perintah apa saja dan kamu hamba tak ada hak nak persoalkan. Kita kalau pembantu rumah kan, bila kita bagi kerja dia banyak soal. Kita hangat tak? Aku nak bayar gaji, bagi makan percuma, bagi tempat tinggal, banyak soal. Betul kan? Tapi kita dengan Tuhan lagi banyak soal daripada pembantu rumah kita. Betul tak? Cuba bayangkan macam mana Tuhan nak buat ni pun berkira, nak buat ni pun berkira. Solat witir boleh tak satu rakaat aja? Kamu minta dengan siapa tu? Jangan minta dengan ustaz. Cuba cakap dengan Tuhan. Tuhan, wahai Tuhan, boleh tak aku solat satu je? Kalau Tuhan jawab macam mana? Boleh tak aku bagi kamu di pintu syurga je? Jangan masuk, duduk kat pintu je. Kemudian timur di pintu syurga. Okey. Adakah patut nak terima benda? Kami dia cuba tengok terjemahan. Di bahasa Arab ni ad-daraba makna pukul. Tengok terjemahan. Cuba baca terjemahan, faham ke tak? Kuat sikit. Adakah patut kami berhenti meneruskan? Kalau kita terjemah harfiah jadi tak faham. Maksudnya ialah, adakah patut kami berhenti ankum dari kamu az-zikra. Zikra memberi safhan. Safhan dalam bahasa Arab mana i'radan. Dia maksud ayat macam ni, saya bagi maksud bila orang musyrikin, bila Nabi sampaikan dakwah, orang musyrikin tolak, orang musyrikin hina Nabi kan. Maka Allah berkata melalui Nabi Muhammad, bagi kita pada orang musyrikin, adakah patut dengan sebab kamu tak suka pada peringatan ni, adakah patut kami pun tak sampai pada kamu sebab kamu tak suka? Adakah patut? Tak patut. Sebab Allah tu Maha Rahmat. Kalau ikut kehendak kamu, lagi ramai masuk neraka. Boleh faham? Itu maksud dia. Adakah patut kami berhenti dari kamu memberi peringatan kerana keengganan kamu? An kuntum, sesungguhnya adalah kamu kaum yang musrifin yang berdosa, yang melampau, israf. Mana apa ni? Hujung ayatnya adalah sebab kenapa peringatan kepada orang-orang kafir tak boleh dihentikan. Sebab apa? Sebab mereka berterusan melampau. Boleh faham? Adakah patut kami berhenti daripada beri peringatan sedangkan kamu terus
Melampau. Cuba bayangkan kalau tak ada peringatan, apa jadi pada kaum-kaum yang kufur, yang syirik? Apa jadi? Lagi teruk sampai bila? Sampai bila-bila? 7 keturunan. Dan ini juga menunjukkan rahmat Allah sangat luas. Kita contohlah anak kita bagi peringatan beberapa kali. Dia kata apa? Ayah, mak, cukuplah. Kita berkata apa? Okey, ataupun kita baca ayat ni. Apa nadribu ankum safhan? Adakah patut ayah berhenti bagi peringatan, sedangkan kamu terus buat dosa yang boleh membawa kamu ke neraka? Adakah patut bapa tinggalkan peringatan tu? Tak. Bapa tak sanggup melihat anak terus buat dosa dan masuk neraka. Okey. Wakam, dan berapa ramai. Kam ni berapa ramai. Arsalna, kami telah utuskan, min nabiyyin, dari nabiyyin, dari nabi. Bila sebut nabi, maksud tak rasul? Sebelum tu apa beza nabi dengan rasul? Apa dah? Rasul ada umat. Rasul wajib sampaikan. Nabi? Nabi tak wajib. Kalau Nabi tak wajib sampaikan, apa beza Nabi? Kenapa Nabi tak sampaikan? Tak wajib ke atas saya. Apa beza jadi Nabi? Ada sebahagian ulama mendefinisikan, membezakan antara Nabi dengan Rasul. Rasul ada syarat dan wajib sampaikan. Nabi tak wajib sampaikan. Tapi kata Syekh Shalih Utsaimin, pendapat tu kurang tepat. Sebab macam mana Allah utus dia sebagai Nabi? Apa makna Nabi? Nabi pembawa naba. Berita besar. Berita besar cerita pasal kiamat. Tiba-tiba hukum menyampaikan adalah sunat. Macam tak masuk akal. Jadi pendapat yang lebih tepat ialah Nabi ini hanya pelengkap kepada Rasul sebelum dia. Dia tidak ada syarat baru. Tapi dia tetap wajib sampaikan. Jadi bila sebut Nabi, masuk tak Rasul? Masuk. Fil awwalin, di kalangan awalin, orang-orang awal, orang-orang dahulu. Apa maksud ni? Ni ayat yang 6 berkait dengan ayat 5. Tak patut kami berhenti memberi peringatan dalam keadaan manusia terus musrifin. Tak patut. Bahkan kami telah utuskan berapa banyak rasul. Sebab apa? Sebab rahmat Allah. Ada hadis mengatakan rasul yang diutuskan, Nabi diutuskan semua 124,000. Tapi ada ulama kata hadis ni hadis dhaif. Tak apalah. Mungkin betul, mungkin salah. Daripada 124,000, rasulnya berapa? 313. Ni berapa banyak rasul, lebih kurang macam inilah. Bahkan rahmat Allah, kadang-kadang di satu zaman, satu masa, Allah utuskan 2 ataupun 3 rasul. Pernah kan? Zaman siapa ni? Ada 3 rasul sekali. Nabi Ibrahim ada berapa rasul? Nabi Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak. Dia sempat dengan Ishak kan? Sempatlah anak dia kan. Lagi? Yakut tak sempat lah. 4. Dan ada Allah utuskan, ini bukan saja satu zaman, satu tempat, 3 rasul sekaligus. Bukan satu zaman saja, bukan satu waktu, satu tempat, satu waktu, 3 rasul. Satu negeri, satu kampung, 3 rasul. Apa dia? Nabi apa dia?
Apa dia? Khidir. Musa, Harun? Khidir. Tak, Khidir ulama khilaf lah. Ada kata Nabi, ada kata tak. Tak, semua Rasul dan Nabi ada kitab. Tidak ada Rasul, tidak ada Nabi melainkan bersamanya kitab. Cuma kitab Nabi ni pelengkap kepada kitab yang sebelum tu. Macam mana kita nak tahu? Ya Allah sebut dalam Quran sebagai Rasul, kita terimalah. Ya Allah sebut sebagai Nabi, kita terima dia sebagai Nabi. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam kan? Nabi Adam ni Nabi dan Rasul ke ataupun Nabi sahaja? Nabi saja, dia bukan Rasul. Nabi saja. Rasul pertama siapa? Ibrahim. Ibrahim. Nabi Nuh. Rasul pertama ialah Nabi Nuh. Dia ada kaum, kan? Ada kaum. Nabi Adam ada kaum. Tak ada, dia ada anak je. Jadi Nabi Adam bukan Rasul. Tapi kita Rasul ada 25. Yang pertama siapa? Adam, kurang tepat. Patut Rasul 25. Yang pertama Nabi Nuh AS. Okey. Jadi 25 yang kita belajar tu sebenarnya Dah jadi 24 dah. Jadi 24 lah. Jadi, tak apa. Tak, benda tu tak penting. Tak penting. Penting tak kita tahu siapa Rasul, siapa Nabi? Tak. Yang penting apa dia? Kita tahu message yang dibawa oleh Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal nama Nabi, hafal nama malaikat, hafal macam-macam dia hafal. Tapi Quran tak faham. Kita tak akan ditanya kan? Tak. Okey, soalan saya tadi belum terjawab. Allah hantar 3 Rasul di satu tempat, satu masa. Musa, Harun, siapa lagi yang ketiga? Oh ni Yusuf. Bapak dia. Yusuf, Yakub, siapa? Siapa lagi? Mana ada? Tembaklah. Yang saya tanya ni Allah sebut dalam surah Yasin, dan Allah tak sebut pun nama Nabi tu. Jangan duk menembak. Allah sebut dalam surah Yasin, kami utuskan 2 Rasul, dan bila 2 Rasul didustakan oleh penduduk negeri, Allah tambah seorang lagi Rasul. Tapi Rasul tu Allah tak sebut nama. Saya tanya sebab apa? Sebab dia ada dalam surah Yasin. Dan surah Yasin sinonim dengan Ayo. Kenapa tak boleh jawab? Sebab baca tak? Cuba tengok, betul ada tak? Ayat 13 tu. Yalah. Kalau hantar ke Kelantan, tiga-tiga ke Kelantan. Cuba baca ayat tu. Wa arsalna Iz arsalna Faqal Tengok rahmat Allah. Rahmat Allah bila kita baca ayat Quran, bila kita faham, ya Allah, memang patut manusia yang degil masuk neraka. Sebab rahmat Allah terlalu banyak, terlalu luas.
tapi manusia masih degil. Allah kata apa? Iz arsalna. Ingatlah ketika kami utuskan kepada mereka. Mereka ni ayat sebelum ni. Ashabul qaryah, penduduk satu negeri. Kami utus pada mereka isnaini, dua sekaligus. Fakazzabuhuma, tapi penduduk negeri mendustakan kedua-dua rasul. Maka apa Allah buat? Sepatut bila dah satu dia dusta, dua dia dusta, patut Allah turunkan apa? Bala. Tak. Allah kata fa'azzazna, kami kuatkan lagi dengan bisalis, rasul yang ketiga. Maka faqalu, ketiga-tiga rasul berkata inna ilaikum mursalun. Boleh faham? Ha ni. Ha? Tak, satu masa lah ni. Kan Allah kami utuskan kepada mereka dua rasul. Kemudian bila didustakan kami tambah lagi. Tambah masa itulah. Dan penduduk negeri ni seorang pun tak beriman, walaupun Allah hantar 3 rasul. Maka patut tak Allah azab? Patut. Pengajaran untuk kita apa dia? Kita kalau kita hantar seorang guru mengajar di satu rumah lah, orang rumah tu tolak, dia kata guru ni penipu, kita hantar tak guru yang kedua? Hantar tak? Hantar ke tak? Itulah rahmat kita. Hebatnya rahmat kita kan. Satu ditolak, yang kedua kita tak hantar. Tapi rahmat Allah apa dia? Hantar dua ditolak, tambah satu lagi. Rahmat. Dan tahu tak, hasil dakwah 3 rasul ni, penduduk negeri tu seorang pun tak beriman, tapi ada orang beriman. Siapa yang beriman? Hujung kampung. Siapa dia? Ada seorang lelaki yang beriman, tapi bukan penduduk negeri tu, penduduk di luar bandar tu. Penduduk di luar bandar tu beriman hasil daripada dakwah 3 rasul. Rasul berdakwah di bandar, tapi yang beriman orang kampung. Pengajarannya apa? Yang mudah beriman biasa orang kampung. Setuju? Setuju ke tak? Setuju tak setuju, memang dalam surah Yasin macam tu. Sebab biasanya orang bandar ni dia sombong, dia biasa ikut pemimpin, jadi banyak penghalang untuk dia beriman. Tapi orang kampung tak ada kepentingan. Kalau dia beriman pun tak menjejaskan masalah dia. Betul? Tapi kalau orang bandar, kalau beriman, tak dapat projek kan, macam-macam lah. Dan tengok yang beriman ni di luar kampung, dia datang balik ke negeri ini untuk berdakwah pula. Subhanallah. Seorang beriman, dia tak duduk diam, dan dia tak takut risiko dibunuh, walaupun betul-betul dia dibunuh. Sebab apa? Sebab ini soal kewajipan. Dan kalau tak buat kerja dakwah pun mati juga. Betul? Boleh bagi bukti pada saya, orang tu tak pernah buat kerja dakwah dan hidup sampai hari ini. Ada? Mati juga. Maka pilihlah mati yang mulia. Okey. Boleh faham jadi lepas ni boleh tukar surah Al-Kahfi. Mana ni? Datang waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ayat berapa? 20. Okey. Kemudian wama ya'tihim, dan tidak datang kepada mereka. Tidak datang kepada mereka. Siapa ni mereka ni? Ni awalin yang kami telah utuskan para nabi kepada orang-orang dahulu. Kemudian hasilnya apa? Allah kata tidak datang kepada orang-orang dahulu min nabiyyin, daripada mana-mana nabi, illa kecuali kanu
adalah mereka bihi dengannya. Dengannya ni balik pada apa? Nya ni balik pada apa? Kecuali orang-orang dahulu dengan Nabi itu apa sikap mereka? Yastahzi'un. Mereka mendustakan ataupun memperolokkan, mempermainkan. Tengok bahasa Al-Quran, Allah kata ada, Allah guna satu ma, yang kedua illa. Maksudnya apa tu? Ayat dia lagi kuat, iaitu tak ada seorang pun Nabi melainkan semua kaum dia mengejek, mempermainkan. Sebab contoh, kalau ada seorang Nabi ni kaum dia tak ejek dia, tak permainkan dia, maksud apa tu? Dia bukan Nabi. Kalau Nabi mesti ada kaum ejek. Kalau ada Nabi tak diejek, dia bukan Nabi. Boleh faham? Kita biasa tak bila kita sampai ke kebenaran orang mengejek kita? Ada. Tapi adakah kita Nabi? Tak. Kita sebagai apa? Da'ilah, pendakwah kan. Tapi bila kita sampai ke apa-apa kebaikan, orang ejek kita, jangan terus Nabi pun kena ejekkan. Jangan. Sebab kadang-kadang orang ejek tu sebab kita, sebab cara penyampaian kita, bahasa kita kan. Orang bukan ejek dakwah kita, tapi cara kita. Itu kena salahkan diri kita. Okey. Jadi ayat ni sebenarnya Allah nak bagi apa ni? Allah nak cerita pada Nabi bahawa Nabi Muhammad dia ejek tak? Jadi Allah beritahu, tak ada seorang pun Nabi yang sebelum kamu semua dia ejek. Makna apa tu? Yang orang musyrik ejek kamu bukan benda baru, bukan benda bid'ah, benda yang sangat biasa. Bila Nabi dengar rasa okey tak? Itu dia faedah apa? Bila musibah dikongsi bersama, musibah tu akan jadi ringan. Tapi kalau musibah tu dia sorang-sorang tanggung, kan? Kat Malaysia ni dia seorang je sakit, apa jadi? Dia bunuh diri kan. Tapi bila dia tengok, ya Allah, pergi hospital ramainya. Lepas tu tengok-tengok di hospital lagi teruk, dia rasa apa? Cukup. Jadi salah satu cara nak meringankan musibah yang menimpa kita ialah ziarah orang sakit. Tengok orang yang lebih teruk pada kita, baru kita rasa, ya Allah, bersyukur yang musibah menimpa aku kecil je. Sebab tu Allah kata apa lepas tu? Fa'ahlakna. Maka kami telah binasakan asyadda minhum yang lebih apa ni? Batshan, lebih kuat, lebih dahsyat, minhum, dari mereka. Mereka ni siapa? Mereka ni orang musyrik Mekah. Jadi Allah kata kami utuskan para nabi, para rasul kepada kaum dahulu. Ramai. Tapi semua para rasul diejek, diperli, dipermainkan. Kesudahnya apa? Kami binasakan semua kaum dahulu yang mengejek rasul, dan yang kami binasa itu adalah jauh lebih kuat daripada orang musyrik Mekah. Siapa contoh? Yang lebih kuat daripada orang musyrik Mekah, lebih kuat daripada Abu Lahab. Contoh? Kaum Ad, apa kekuatannya? Badan dia kuat, fizikal dia memang kuat, yang boleh bina bangunan tinggi. Orang musyrik Mekah tak ada, tak kuat pun. Kalau kaum Samud, apa kelebihannya? Dia boleh bina istana di atas pasir, kemudian boleh bina rumah di bukit. Dia pahat bukit, boleh buat rumah. Ada bilik air, ada ruang tamu. Pahat bukit. Kuat tak? Orang musyrik Mekah mana ada? Tapi akhirnya semua yang kuat tu Allah. Jadi bila Nabi dengar, Nabi rasa apa? Alah, orang musyrik Mekah kacang je. Betul?
Dan bila orang musyrikin Mekah dengar ayat ni, dia akan rasa apa? Sepatutnya lah dia lagi takut. Kami tak kuat mana pun. Jadi kalau kami tak kuat, Allah nak binasa lagi senang. Wa madha, dan telah madha pada berlalu masalul awwalin, contoh ataupun perumpamaan orang-orang dahulu. Jadi cerita-cerita orang dahulu telah berlalu dan Allah rakam dalam Al-Quran sebagai apa? Peringatan. Jadi tiba-tiba Allah kata kami rakam cerita-cerita umat dahulu yang kami binasa supaya peringatan pada kamu. Tiba-tiba kamu tak faham. Rugi tak? Rugilah. Okey. Apa hukum permainkan Rasul? Permainkan Rasul. Bila permainkan Rasul bermakna permainkan Tuhan lah. Sebab yang mengutuskan Rasul. Soalannya apa hukum? Kafir. Siapa permainkan agama, siapa permainkan Rasul, siapa permainkan Allah, hukumnya kafir. Wajib bertaubat. Kalau tak bertaubat, dia kekal dalam neraka walaupun IC-nya Islam. Ada dalil? Cuba buka surah ni. Surah At-Taubah ayat 65. Dan 66. Ini cerita orang munafik bila dalam peperangan Tabuk. Orang munafik permainkan Nabi dan sahabat. Dia kata apa? Nabi dan sahabat ni penipu, penakut. Maka bila dia tegur ayat 65 muka surat 197. Jumpa. Okey. Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum, dan pasti sekiranya kamu bertanya mereka. Kamu bertanya mereka, kenapa kamu permainkan Nabi? Kenapa kata Nabi dan sahabat ni penakut, membohong? Apa orang munafik jawab? La yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami gura-gura je, main-main je. Qul, maka Allah perintah pada Nabi, jawab pada mereka. Qul, katalah, abillahi, adakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kuntum tastahzi'un, kamu permainkan, kamu perolokkan ni, yastahzi'un. Adakah patut dengan Allah, dengan Rasul, dengan ayatnya kamu permainkan? Kemudian ayat 66. La ta'tazirul yaum. Jangan lagi kamu berdalih, konon-konon bergurau, jangan. Sebab apa? Qad kafartum. Sesungguhnya kamu telah kafir selepas kamu beriman. Apa sebab kafir? Yastahzi'un. Jadi daripada ayat ni ulama kata hukum permainkan agama, permainkan Rasul, permainkan ayat Allah, hukumnya kafir. Macam mana? Sama lah tu. Permainkan bermaksud apa dia? Merendahkan. Dia kata sunnah Nabi tak sesuai zaman sekarang. Itu untuk zaman unta, untuk tempat di padang pasir. Itu permainkan. Kafir. Ya. Okey, apa hukum? Dia permainkan, tapi dia tak sedar dia kafir. Dia dalam Islam, Allah tidak akan hukum melainkan dah ada
sampai mesej yang jelas padanya. Jadi kalau dalam keadaan dia tak sedar, tak kafir. Tapi kalau dah diberitahu, dah dijelaskan, dah bagi dalil, dia degil juga, betul-betul kafir. Ustaz cakap ini masa orang tahu. Jadi dia orang yang ejek-ejek ni orang Islam yang nak pergi perang sama dengan Rasulullah. Yang mengejek ni siapa ni? Munafik. Tapi zahirnya Islam. Zahirnya Islam. Okey. Kita ni tak payah mandikan dia kalau mati. Kalau dia permainkan agama secara jelas, siapa yang akan menentukan dia ni kafir ataupun tak? Bukan kita. Siapa? Pemerintah. Tapi pemerintah pun pemerintah Islam, bukan pemerintah yang ada hari ini, kan? Jadi kita tak boleh. Sebab itulah nak menghukum sesiapa mestilah yang ada otoriti. Kalau sebarang orang boleh hukum, huru-hara kan. Jumpa kawan ni kafir, jumpa kawan ni kafir. Yang tak kafir siapa? Dia seorang je. Okey. Habis Ada soalan? Yang Quran turun kat Lauh Mahfuz tu, lepas tu dia turunkan langit bumi, ke dia turun sekaligus tu kan? Okey, soalan. Al-Quran turun daripada Lauh Mahfuz kepada Nabi Muhammad. Berapa kali turun? Berapa peringkat? Berapa? 7. Banyaknya. Tak, yang kita belajar lah, yang kita belajar kan ada 3 peringkat kan. Pertama daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian daripada langit dunia ke Nabi Muhammad. Secara yang daripada Quran, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia turun sekaligus 30 juzuk. Yang daripada langit dunia turun pada Nabi Muhammad secara beransur-ansur selama 23 tahun. Okey? Itu pendapat pertama. Tapi pendapat pertama tu berdasarkan hadis Ibn Abbas, hadis tu dhaif. Hadis tu dhaif. Kata Syekh Shalih Utsaimin, bila hadis tu dhaif tak boleh jadikan hujah. Habis yang mana betul? Turun sekaligus. Proses penurunan satu tahap saja, iaitu turun daripada Lauh Mahfuz kepada Nabi Muhammad malam Lailatul Qadar, tapi turunnya beransur-ansur. Yang turun sekaligus 30 juzuk tidak ada dalil. Boleh faham? Sekali lagi. Okey. Pendapat kedua, Quran ni turun hanya sekali saja, tidak ada satu peringkat saja, tidak ada 2 peringkat. Iaitu turun daripada Lauh Mahfuz ke Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadar. Turun banyak mana? Secara beransur-ansur. Ayat yang pertama yang apa ni? Iqra. Yang lain tu turun kemudian. Okey. Ustaz, jadi yang daripada Lauh Mahfuz ke langit itu memang sekali kan? Sekali sebelum Tak, itu pendapat pertama. Pendapat pertama turun Al-Quran 2 peringkat. Pendapat pertama turun Al-Quran 2 peringkat. Peringkat pertama daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia 30 juzuk. Kemudian daripada langit dunia turun pada Nabi Muhammad secara beransur-ansur selama 23 tahun. Itu pendapat pertama. Berdasarkan hadis Ibn Abbas, tapi hadis itu dhaif. Kalau yang hadis tentang benda gaib kan, Tentang? hadis tentang benda gaib. Kalau sahabat tu yang ni, mungkin kita dah ambil memang dan bagi tahu kat sahabat tu kan. Tak. Dia bukan soal sahabat ataupun Nabi bercakap. Soalnya apa? Hadis itu dhaif. Dhaif itu sebab apa? Bukan sebab sahabat bercakap. Sebab perawi itu, ada salah seorang perawi tak boleh dipercayai. Kadang-kadang dia pelupa. Jadi sebenarnya hadis itu dipertikaikan. Dan bagi kita tak penting turun 2 kali ke 3 kali ke. Yang turun 2 kali pun tak faham, yang turun sekali pun tak faham. Ini berbuat kepada apa yang saya belajar dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad
surah Al-Maryam, saya baca daripada ayat 4, 5 dan 7 yang dikatakan Nabi Zakaria mohon anak. Lepas tu Allah kata suruh jangan bercakap sama orang. Itu adakah direct ke macam mana? Okey. Siapa yang sampai? Sebenarnya semua Nabi bercakap dengan Allah. Semua Nabi bercakap dengan Allah. Kalau tak bercakap macam mana nak jadi Nabi, kan? Tetapi yang dapat gelaran Nabi Musa, Kalimullah. Nabi Muhammad dapat tak gelaran Kalimullah? Ha? Tak ada, tak dapat. Tapi Nabi sendiri bercakap tak dengan Allah. Bahkan Nabi Muhammad lagi hebat daripada Nabi Musa. Sebab Nabi bercakap dengan Allah di mana? Dijemput ke langit ketujuh. Cuma yang dapat gelaran Nabi Musa, Kalimullah. Nabi Muhammad bercakap, Nabi lain pun bercakap. Okey. Jadi surah je lah Nabi Musa. Ha. Nabi Muhammad ada gelaran apa? Contoh Nabi Ibrahim, gelarannya apa? Ha? Bukan Habib. Habib ni Habib yang ada hari ni. Ha. Khalilullah dengan Kalimullah, mana lebih tinggi? Khalilullah lah. Khalil ni makna daripada khullah ni celah-celah, makna cinta dah meresap. Itu Khalil. Dan Nabi Muhammad pun dapat gelaran, ada hadis, iaitu Khalilullah, lagi tinggi daripada Kalimullah. Sebab tu salah bila kita panggil Nabi Muhammad ya Habibullah. Salah. Kenapa? Turun standard. Turun darjahnya. Khalil lagi tinggi daripada Habib. Okey. Ada soalan lagi? Kita tengok buka hadis. Dah putus lah. Putus. Ha? Oh. Ada. Surat ke-5 bahagian yang ke-3. Raja memanggil tiga remaja tadi, keluar kamu daripada agama kamu, perintah raja. Remaja itu enggan mengikut arahan raja. Kemudian raja meminta kepada beberapa orang pengawalnya bawa budak ini ke sebuah gunung. Bawa dia mendaki gunung itu. Apabila sampai ke puncak, tanyakan kepada budak ini. Sekiranya dia masih tetap dengan pendiriannya, campakkan saja dia ke bawah gunung. Kemudian beberapa orang pengawal raja pun membawa remaja itu mendaki gunung. Apabila sudah tiba di puncak gunung, remaja itu berdoa, Ya Allah, lepaskan hamba-Mu ini daripada semua orang ini dengan izin-Mu. Tiba-tiba gunung itu bergegar kuat dan semua pengawal raja jatuh ke bawah. Kemudian remaja itu berjalan menuju ke istana raja. Okey. Bila raja dah bunuh, pertama dia bunuh siapa? Rahib, guru kan? Dia bunuh dengan gergaji. Kemudian budak tu tak goyah, tetap beriman, maka raja bunuh yang kedua. Siapa? Menteri yang buta tu. Dan budak tu tetap beriman. Imannya sikit pun tak goyang. Dia, kalau orang tu diseksa macam tu, dia boleh tak berpura-pura? Dia kufur kepada Allah sebab nak selamatkan daripada diazab atau dibunuh. Boleh? Ada dalil? Surah apa? Keluarga yang Yasin mana? Yasin Arafah ke mana ni? Surah apa? Oh, tak tahu. Cuba buka surah ni. Boleh Kalau kita dah teruk sangat kena seksa, kita tak tahan, kita pun mengucapkan perkataan kufur ke murtad ke, tapi hati kita tetap tenang. Boleh.
Dalilnya ialah surah An-Nahl ayat 106. Surah An-Nahl ayat 106. Ayat 106. Muka surat 279. Siapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman maka kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur kepada sis. Sedang hatinya tenang terang dengan iman akan tetapi sampai hatinya memang dipaksa bagi Cuba baca, masing-masing baca terjemah. Betul tak? Betul. Siapa yang kufur kepada Allah selepas dia beriman, kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya tenang dengan apa? Dengan iman. Maka tak salah, tak jadi kafir. Walakin akan tetapi siapa yang kufur dengan Allah dan hati dia pun ikut kufur, man syaraha bil kufri sadra, maka fa alaihim ghadabun min Allah, ke atas mereka kemurkaan daripada Allah dan bagi mereka azab yang besar. Ini kisah Ammar bin Yasir lah. Mak dia kena seksa tapi tak goyah sampai mati. Bapak dia kena seksa tapi bila tiba giliran dia tak tahan. Dia pun kutuk Nabi Muhammad, kutuk agama Islam sebab tak tahan dia azab. Maka dia bebaslah. Bila bebas dia rasa tak sihat, jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah kutuk macam-macam dah. Kutuk engkau, kutuk agama Islam sebab aku tak tahan dia azab. Maka Nabi pun tanya, macam mana hati kamu masa tu? Hati aku tetap beriman kepada engkau, beriman kepada Allah. Maka Nabi kata, kalau kamu dibuat sekali lagi, kamu ulang benda yang sama. Mana tak salah. Tapi syaratnya apa? hati tenang beriman. Satu. Yang kedua, syarat dia bila dah diseksa. Kalau belum seksa dah itu dah. Baru acah je. Baru tunjuk pistol je. Ada okey. Tak boleh. Ini diseksa dan tak tahan. Okey. Dan ulama bagi juga kaedah, kalau dia melibatkan kekufuran tu melibatkan diri dia saja, tak melibatkan orang lain, boleh. Sama ada dia nak mengucapkan kata-kata kufur untuk selamat daripada diazab tapi hati dia beriman, boleh. Ataupun dia nak terus diazab dan mati syahid, tak ada masalah. Tapi kalau kata-kata dia melibatkan orang ramai, tak boleh. Dia tak boleh mengambil pilihan. Dia mesti pertahankan walaupun diseksa dan dibunuh. Contohnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal tahu siapa? Dia anak murid Imam Syafi'i dan dia pengasas kepada mazhab Hanbali. Dia diseksa oleh pemerintah pada zaman dia, iaitu pemerintah zaman dia kata Quran adalah makhluk. Maka pemerintah paksa semua ulama keluar kenyataan bahawa Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Jadi kebanyakan ulama setuju nak mengelakkan daripada dia, tapi Imam Ahmad tetap bertahan dengan kata-kata Quran bukan makhluk. Sampai tahap dia diheret dengan bagalnya pada keldai, diikat, diheret keliling bandar, diseksa. Seorang ulama besar diheret dengan keldai keliling bandar. Sebab apa? Sebab dia mengatakan Quran bukan makhluk. Dipenjara, disebak dengan cemeti, tapi dia pertahankan sampai raja yang saleh itu mati. Kemudian datang raja lain bertukar pandangan. Maka dia memulakan Imam Ahmad. Pengajarannya apa? Kenapa Imam Ahmad tak ambil pilihan yang kedua, iaitu mengaku je untuk selamatkan diri, kan? Kenapa? Sebab di belakang dia ada ramai umat Islam yang menunggu kata-kata dia. Kalau dia kata Quran kalamullah, semua jadi kafir. Sebab semua akan ikut dia. Maka dia wajib pertahankan supaya pengikut dia ataupun umat Islam tidak jadi kafir. Okey. Itulah ujian. Okey. Lepas
guru dan menteri dibunuh, maka raja ni tak boleh duduk diam. Tengok raja zalim mengaku Tuhan, tapi rasa takut dengan seorang Tuhan. Apa ni? Gentleman kan? Apa takut dengan budak? Nak begitu apa tu? Orang salah, walaupun ada kuasa, dia tetap rasa tak tenang hidup, walaupun dengan budak. Jadi akhirnya dia perintah pengawal dia bawa budak pergi ke gunung. Untuk apa ni? Sampai ke puncak gunung, tanya budak ni, nak murtad tak? Kalau nak murtad, balik dengan selamat. Tapi kalau tak murtad, balik pada tetap dengan agama baru, raja perintah pada pengawal campak daripada puncak gunung. Okey, soalan dia, kenapa raja tak bunuh je dalam istana? Bunuh dalam jail ni kan senang. Bunuh dalam jail je. Kenapa? Ambil masa panjang, pergi berjalan lagi, panjat gunung lagi. Kenapa? Dan tunjukkan orang rakyat. Rakyat dia langka. Tak, rakyat tak tahu. Rakyat tak tahu. Dia ikut, dia tak juga budak ni Tengok raja ni zalim tapi cerdik. Cerdik tapi jahat. Dia nak budak ni aset negara ni. Aset negara. Budak ni berani, cerdik. Jadi dia tak nak bunuh terus budak ni. Dia nak tukar akidah budak ni supaya jadi aset negara. Macam mana cara nak tukar tu? Satu, dah bunuh guru depan budak tak berkesan. Bunuh menteri tak berkesan. Jadi dia suruh bawa ke bukit tu supaya apa? Dalam perjalanan nak pergi tu budak fikir macam-macam. Lepas ni okeylah. Faham tak? Strategi. Supaya budak ni ambil masa, supaya akhirnya sementara nak sampai puncak tu dia rasa takut sangat, okey dia murtad. Satu. Yang kedua, raja ni dia tak nak tunjuk, dia tak nak rakyat tahu dia zalim. Kalau dia bunuh dalam istana, rakyat akan tahu tak? Jadi rakyat akan nampak macam mana raja yang mengaku Tuhan tiba-tiba bunuh budak kecil dalam istana dia. Ini bukan Tuhan, ini zalim. Maka dia nak budak ni mati, tapi bukan sebab dia yang bunuh. Dia pergi ke bukit, campak atas bukit tu, besok keluar berita TV3, seorang budak bunuh diri. Raja tak terlibat. Boleh faham? Boleh faham kan? Itu strategi. Okey, bila sampai ke puncak gunung, pengawal istana bertanya budak ni, nak murtad ke nak agama baru? Dia tetap dengan agama baru. Maka budak ni baca doa kan? Apa doanya? Hafal doa ni. Pendek je. Allah makfinihim bima syi'ta. Ada doa dalam tu. Dan dalam buku 72 doa dan zikir yang saya jual pun ada. Buku tu ada tak? Ada tak doa dalam buku tu? Belum sampai kat situ lagi Ustaz. Allah makfi Allah makfini kan? Ada. Allah makfinihim bima syi'ta. Allah makfinihim bima syi'ta. Betul tulisan dia? Allah makfinihim finihim bima syi'ta. Maksud dia apa? Allahumma ya Allah, ikfinihim peliharalah, jagalah aku him daripada ni pengawal istana tu. Peliharalah, lindungilah aku daripada mereka bima syi'ta,
dengan apa yang engkau. Subhanallah. Budak ni dalam bahaya ni, mana dia akan dibunuhkan. Tapi doa dia panjang ke pendek? Pendek. Satu. Yang kedua, dia nak Allah selamatkan dia, tapi dia tunjuk tak cara pada Allah. Wahai Tuhan, selamatkanlah aku supaya lepas ni boleh turun balik bukit, boleh balik rumah, jumpa. Ada? Tak ada. Hanya dengan bima syi'ta. Selamatkan aku mengikut kehendak engkau. Engkau nak selamat cara macam mana? Aku serah pada engkau. Ini dipanggil adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Selamatkan aku daripada orang-orang ni mengikut cara engkau. Itu beradab dalam berdoa. Ramai orang berdoa tapi tak beradab dengan Tuhan. Macam mana? Dia macam mengajar Tuhan. Contoh, ya Allah, anak aku ini ambil SPM ni, anak yang ketiga ni, bagilah keputusan 9A. Sebab yang pertama 9A, yang kedua pun 9A. Bagi sama-sama semua dapat. Dia nak mengajar Tuhan. Faham tak? Itu tak beradab. Beradab macam mana? Ya Allah, jadilah anakku penyejuk hati. Betul. 9A tapi pemanas baran aku kan. Habis kita. Ya Allah, anakku interview ni, biarlah lulus supaya dia jadi engineer. Itu nak mengajar Allah. Simple je. Ya Allah, bagilah kerjaan pada anakku dunia akhirat. Jadi kadang-kadang doa, kadang-kadang kita tak perasan kita mengajar Tuhan. Termasuklah doa yang selalu dibaca oleh orang ramai ketika solat duha. Itu doa tak berada dengan Allah. Apa dia? Sekiranya duha ini duha engkau. Kalau rezekiku di langit, turunkan. Nak ajar Tuhan pula. Kalau rezekiku di dalam bumi, keluarkan. Kalau rezekiku jauh, dekatkan. Macam Tuhan tak pandai bagi rezeki pada kamu. Faham tak? Tak, bukan hadis. Bukan hadis, bukan kata-kata sahabat. Dia kata orang tasawuf. Tapi dia siarkan dalam radio obat. Radio aktif selalu dia siarkan pagi-pagi. Tanpa kita sedar, kita mengajar Tuhan. Ya Allah, saya nak tanya, kalau anak kita bagi tahu, ayah, kalau rezeki saya dalam poket ayah, keluarkan. Kita sebagai ayah kata apa? Nak ajar ayah pula. Kurang ajar kan? Ustaz, ada hadis kata apa ni, dalam mungkin adab doa jangan melampau. Iyalah, jangan melampau. Jangan melampau termasuklah tidak beradab. Ustaz, daripada doa yang Tuhan ni apa lagi yang sebenarnya yang tak beradab. Dia macam kita sebut detail lah. Ada seorang sahabat, saya lupa hadis tu. Dia minta dalam syurga, ya Allah, masuklah aku syurga tingkat ni, lepas tu sungainya macam ni. Tak payah minta masuk syurga, cukup lah. Bila masuk syurga semua dapat, betul? Ada yang minta, ya Allah, jauh kau daripada neraka yang rantainya 70 hasta, yang panah. Tak payah. Apa dia? Apa dia? Itu khas untuk Nabi Sulaiman. Itu khas untuk Nabi Sulaiman. Jangan baca. Sebab itulah doa yang paling baik apa dia? Ialah daripada Quran dah ada. Yang terbaik, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Simple je. Semua kita dapat. Macam mana? Tak, Allah ajar tak doa? Allah ajar tak mak bapak supaya berdoa untuk anaknya dalam Quran? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Yang kedua, waj'alna lil muttaqina. Tengok, yang paling penting apa dia? Qurrata ayun. Dia yang paling menggembirakan mak bapak ialah bila tengok anak hati sejuk. Kadang-kadang dia bukan 9A, 9E.
Tapi dengan cakap patuh, beradab kan, cakap perlahan, pantang suruh dia buat. Bahkan yang kita tak suruh apa? Tapi 9E. Yang ni 9A. Selalu keluar rumah, balik lambat, cakap apa pun tak dengar. Sejuk tak hati? Dah habis kenduri sebab anak dapat 9A kan? Boleh faham? Okey, ada soalan? Ni adab ni. Kadang-kadang orang nak pergi Mekah kan, kita kirim doa tu, ya Allah, satu buku 35. Doa untuk anak, doa untuk suami, doa untuk projek, macam-macam. Okey. Ada 40 Rabbana doa di dalam Al-Quran. Apa beza dia dengan ya Allahumma Rabbana? Okey. Dia Rabbana ni biasa doa para nabi Rabbana. Dan biasa Rabbana doa daripada Al-Quran. Kalau Allahumma ni biasa doa daripada Rasulullah, hadis. Dua-dua betul. Dua-dua makna yang secara umum samalah. Rabbana Tuhan kami, Allahumma wahai Tuhan, wahai Allah. Tapi antara dua tu yang terbaik ialah Rabbana. Kenapa? Sebab Rabbana ada unsur tawassul. Tawassul dengan apa? Sifat rububiyah Allah. Apa makna Rabb? Sebab aku pencipta segala-gala, jadi aku minta tu tak mustahil engkau tunaikan. Jadi doa Rabbana, Rabbana lah. Ya Allahumma, jangan tukar pula Rabbana. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Itu doa apa tu? Maksud tanda. Jangan tukar pula Rabbana a'udzubika min. Jangan. Okey? Apa dia? Daripada hadis. Yang mana? Ya Allah. Biasanya Allahumma daripada hadis Nabi. Okey, lepas budak ni baca doa ni, apa berlaku? Subhanallah. Gunung bergoyang. Budak beriman, bila doa terus Allah makbulkan. Makna apa? Allah menilai dan memakbulkan doa. Bukan Allah tengok umur, bukan Allah tengok ilmu, tapi Allah tengok apa? Iman dan keikhlasan. Masa tu dia doa, masa tu Allah makbulkan. Apa Allah makbulkan? Allah jadikan gunung tu bergegar dan semua pengawal istana jatuh dan mati. Budak pula selamat. Logiknya kalau orang tua jatuh mati, budak lagi cepat mati kan? Tapi budak ni selamat. Sebab apa? Sebab Allah nak selamat. Kenapa Allah selamatkan budak ni? Tak, sebab utama Allah selamatkan budak ni sebab budak ni beriman. Jadi pengajaran untuk kita, kalau kita nak selamat dunia dan akhirat, jangan simpan duit banyak-banyak, tapi jadilah orang beriman cukup. Tak ada duit pun tak apa. Okey, lepas tu, lepas selamat, budak ni pergi ke mana? Kenapa budak ni tahu tak, kalau raja memang nak bunuh dia, tiba-tiba bila selamat daripada cubaan bunuh, dia balik semula ke istana. Sepatut dia buat apa? Larilah pergi ke Thailand, ke Singapura kan? Kenapa dia balik semula ke istana? Apa dia? Tapi dia tahu tak, dia sedang diusaha oleh raja untuk dibunuh. Dia tahu tak? Dakwah apa nak bunuh? Dia kalau dia nak berdakwah, kalau dia lari, selesai tak tanggungjawab dia? Tak. Soal mati, dia tetap akan mati. Tapi mesej dakwah dia kena sampaikan. Sekarang mesej dakwah budak ni dah sampai tak pada semua orang? Belum. Yang hanya sampai pada siapa? Pada menteri, pada raja. Tapi pada rakyat umum belum. Jadi strategi budak ni, dia balik semula ke istana sebab peranan dia sebagai pendakwah belum selesai. Mesej dakwah kepada rakyat jelata belum sampai. Jadi kenapa kerja belum selesai dia nak lari? Itu tak betul. Satu. Yang kedua, kenapa dia nak lari daripada kerja yang paling mulia di sisi Allah? Bahkan kalau lari kerja pengecut, Allah tak akan pandang pada dia. Boleh faham? Sebab tu orang beriman, apatah lagi pendakwah, dia bukan tengok risiko mati.
Tapi dia tengok apa? Selepas mati dia dapat apa? Dia akan dimuliakan. Sebab itulah lelaki yang berdakwah dalam surah Yasin, lepas dia berdakwah pada penduduk negeri yang semua kafir, apa risikonya? Nanti Lepas mati Allah kata apa? dia nak balik. Wa qila dukhilil jannah. Lepas mati je Allah kata masuk syurga. Itu yang dilihat oleh pendakwah. Selepas mati dia ke mana? Mati semua mati. Boleh faham? Jadi bila dia fikir selepas mati, dia tak takut mati. Tapi kalau dia fikir nak hidup, dia akan jadi penakut. Okey? Kita sambung siri akan datang. Tak yang doa ni nak baca lagi ni. Hmm? Ni nak baca lagi. Kalau kat sini yang buat doa kita depan musuh. Ha, okey. Doa ni bila nak baca ni? Allahumma kfinihim. Apabila bertemu. Tapi bila kita bertemu musuh? Tak, contohlah orang nak rompak kita, nak ragut kita kan. Tapi ada satu musuh yang kita selalu jumpa dan kita tak pernah baca pun doa ni. Siapa? Syaitan. Saya tak tahulah, boleh cubalah baca. Dia kalau nak lawan syaitan, senjatanya apa? Zikir. Banyakkan zikir. Okey, ada soalan? Orang pada hadis dengan apa? Dengan Quran, dia tetap boleh ejaz. Kalau doa daripada Quran tak boleh ijaz. Dia sebenarnya kenapa kita nak ijaz? Yang Allah buat tu adalah yang terbaik. Nak apa? Tukar ni kepada apa? Tak payah. Tak payah. Tak, kenapa nak tukar ni kepada na? Bila ni tu makna apa? Semua orang kena bacalah. Masing-masing bacalah. Takkanlah doa pun nak kita tolong baca dan dia kerja dah amin je kan? Ha? Okey, doa daripada ayat Quran boleh tak baca ketika sujud? Ada pendapat ulama mengatakan kalau kita niat baca doa, bukan niat baca Quran, boleh. Okay. Okey. Sedekah kepada orang susah. Bila Allah sebut innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, sesungguhnya sedekah iaitu zakat untuk orang fakir dan untuk orang miskin, dan ada lagi kan 6 asnaf. Tapi Allah tak sebut al fuqara al kufar, orang fakir yang kafir, ataupun al fuqara al mu'minin. Allah tak sebut. Bila tak sebut fakir semua boleh. Boleh. Orang Islam miskin tapi tak solat, boleh tak bagi sedekah? Soalan, boleh tak kita bagi zakat ataupun sedekah kita pada orang Islam yang tak solat? Kita tahu dia tak solat. Boleh je. Bahkan yang tak solat lagi kita perlu dekatkan. Tak betul lah, sebab dia tak solat kita tak bagi zakat, dia semakin jauh kan? Orang lagi penyakit teruk, lagi kita kena dekat dan rawat, bukan semakin jauhkan. Kategori asam yang bisa dibilang Ustaz, ada pendapat yang katakan macam baik masjid Macam mana? fisabilillah itu berjuang secara asam kan, perang ataupun dakwah. Tapi ada ke cara-cara lain bahawa kategori fisabilillah? Ustaz, ada orang kata kalau macam nak belajar pun boleh, nak buat. Okey. Salah satu asnaf yang layak dapat zakat ialah fisabilillah. Apa makna fisabilillah? Tak, Allah tak sebut orang belajar, Allah tak sebut orang mengajar. Allah kata fisabilillah. Jadi ulama kata apa saja yang dibuat oleh seseorang untuk meninggikan agama Allah, sama ada dia guru, sama ada dia pelajar, maka dia layak dapat zakat. Apa saja usaha untuk meninggikan agama Allah, itu makna fisabilillah. Sebab itulah kalau orang sedang belajar kan, tapi dia anak orang kaya, boleh tak bagi zakat pada dia? Ha? Boleh ke tak? Boleh. Sebab syarat dia fisabilillah.
mualaf jutawan pun boleh bagi kat dia kan? Mualaf jutawan. Tak, mu'alaf jutawan ni sebenarnya kita bagi zakat untuk apa tujuan? Untuk dijinakkan dengan Islam. Okey? Bila duit tu akan menjinakkannya kepada Islam? Bila dia miskin. Kalau dia kaya, nak bagi duit supaya ke masjid Islam, bagi bulat RM10. Okey. Cukup Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Hari ni pasal apa tak ada air Tak, bukan mesti minum, kita boleh bawa balik. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم